satu dolar Amerika RM4.07. Tak tahu besok berapa pula lagi akan berlaku. Harga barang perlu ditangani. Kehidupan rakyat perlu ditangani. Masalah ekonomi negara. Sebab itu, menurut Datuk Zahid lagi, dia kata cukup-cukup lah. Macam Dr. Mahathir, nak lagi jadi Perdana Menteri. Takkan nak jadi kali ketiga. Tapi beliau mengadu dombakan. Buat begitu, buat begini. Dan masalah saya nampak bahawa masih lagi nak jadi Perdana Menteri. Sebab Datuk Zahid kata cukup-cukup lah. Bukanlah kita nak katakan dia terlalu tua, tidak. Tetapi dia gagal waktu diberi kepercayaan oleh Parti Keadilan untuk menjadi Perdana Menteri. Apabila dia menubuhkan Pakatan Harapan. Setelah jadi Perdana Menteri, Pakatan Harapan gagal. Maka berlaku langkah Sheraton lah, beramuk. Akhirnya pelabur-pelabur tidak yakin pada kita. Itulah punca masalah berlarutan sampai hari ini, saudara. Mencungap rakyat. Tenat. Ada yang bunuh diri, makanan tak cukup, yang hilang pekerjaan. Semua janji-janji mereka adalah janji yang ke laut. Jadi saya katakan janji seribu mimpi. Mimpi yang indah-indah aja. Nak batalkan PTPTN. Anak muda pun terpengaruh. Balik kampung bagi tahu mak, pastikan jangan undi Barisan Nasional, sebab kalau Pakatan Keadilan menang, Dr. Mahathir kumpulannya dah berjanji nak hapuskan PTPN. Akhirnya hati dan perasaan anak muda dikecewakan. Janji nak menyediakan 2 juta pekerjaan. Semua janji yang bukan-bukan, janji ke laut. Apatah lagi janji nak turun harga minyak lah. Ada 100 janji lah dalam manifesto. Lain kali bila dah dapat kuasa, manifesto itu bukan kitab suci. Jadi sebab itu, macam dia orang kata lah, bahawa hancinglah satu negara. Saya nak menggunakan perkataan itu pun tak seronok dalam live saya ni. Tapi itu realitinya. Rakyat diperdaya bila dia menafikan. Sebab bila dengar kenyataan Dr. Mahathir, dia kata dia pun tak jangka boleh menang. Sebab itu sekarang ni saudara tengok, cuba dengar dogma ataupun ceramah-ceramah politik, anjuran mereka yang menggelarkan dalam kumpulan Pakatan Harapan. Lain tak ada, saudara. Macam saya cakap semalam, lama kiamun. Sedangkan tidak ada sentuhan untuk rakyat. Apakah sekali lagi rakyat mahu diperdaya? Kita nak tunggu je. UMNO insya-Allah, saya yakin dalam masa 2-3 hari lagi, usai saja Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan tarikh penamaan calon dan sebagainya, digazetkan untuk mengadakan pilihan raya ini, maka UMNO akan mengeluarkan ini kita punya manifesto pun tak banyak. Tapi lestarinya kehidupan rakyat. Sebab itu dan kita punya slogan kita adalah kestabilan, jaminan kesejahteraan rakyat. Itu saja, saudara. Terangkum semua. Pertama, kita nak mencari kestabilan politik. Sudahlah, letih dah rakyat. Kita sekarang ni nak menangani, nak mendepani masalah depan. Apa yang sedang negara hadapi, rakyat hadapi, kehidupan yang belum tentu lagi, saudara. Saya cakap terus terang, seandainya kecelaruan berpolitik ini masih berterusan, sabar malam lagi lah saya terpaksa membalun. Saya kalau boleh nak menceritakan pencerahan, seronok pula. Ini menteri ini buat pengumuman untuk rakyat. Boleh dapat saya interview, jumpa dengan rakyat, menceritakan kehidupan mereka. Sebab negara kita negara makmur, saudara. Tapi tidak seharusnya kita terperangkap dalam suasana kehidupan ataupun ekonomi yang begini merosot. Memang saya tak nafikan ada pimpinan-pimpinan yang tersasar daripada landasan perjuangan. Sebab itu macam Tok Mat dia kata dia sendiri, Datuk Muhammad Hassan sebagai Timbalan Presiden UMNO, dia sendiri akan bertanding untuk kursi Parlimen Rembau. Dia orang tanya bagaimana Khairi. Jadi dia kata Khairi bagaimanapun dia akan carilah sebagai Timbalan Presiden, sebagai pengarah pilihan raya. Dia kata dia akan cari kawasan yang sesuai untuk Khairi. Bukanlah untuk menafikan. Memang kita dahagakan pemimpin muda. Cuma kalau dah dapat jawatan tu janganlah tunjuk pandai lebih sangat. Okey, saudara, itu apa yang berlaku dalam UMNO. Cuma saya tengok hari ini apa yang berlaku di Kelantan. Nampak-nampak gayanya dah mula pula bertelagah antara kumpulan GTA, Gabungan Tanah Air, di Kelantan. Apabila Datuk Paduka Ibrahim Ali mengumumkan bahawa katanya beliau telah pun berpeluang untuk bertanding di kawasan kursi Parlimen Pasir Mas. Bila katanya bahawa kawasan itu yang diwakili oleh
Ahmad Fadil Syari daripada Parti PAS. Jadi katanya bahawa GTA setuju dia akan bertanding di situ. Dah umumkan dah pula. Begitu juga dengan beberapa kawasan, 5-6 kawasan lagi. Ini membuatkan Datuk Syaziman merasa tersinggung sebab beliau selaku pengurusi GTA di Kelantan dah beramuk. Belum pun lagi saudara. Baru nama urut-urut disebut bila Datuk Ibrahim Ali mengumumkan. Masing-masing dah belum berlaku tarikh sebenar pilihan raya dan sebagainya dah berbalah. Itulah keadaan saudara. Saya tak nak komen lebih daripada itu, nanti kawan-kawan kita marah. Saudara. Sebab akhirnya kata Datuk Syaziman, dia kata GTA belum tamatkan pembagian kerusi di Kelantan. Bukan Sazmi Mi'ah. Bukan Syaziman, Sazmi Mi'ah, saudara. Saya bila baca begitu, saya kata apalah dia orang ni. Belum apa-apa lagi dah berebut. Tapi ini untuk peringatan teman-teman. Bahawa menurut Tan Sri Muhyiddin, dia kata pilihan raya kali ini adalah pilihan raya yang terakhir bagi beliau. Nampak gayanya macam dah nak surrender. Sebab dia kata seandainya dia tidak terpilih sebagai ahli parlimen paguh, maka beliau akan menamatkan karier politiknya. Itu keadaannya saudara. Macam mana saya katakan, bila you tidak lagi jadi Perdana Menteri, maka hilanglah pengaruh you. Tambah-tambah lagi, sebagaimana yang saya katakan, kursi Parlimen Paguh itu dimenangi oleh Tan Sri Muhyiddin atas dukungan Parti Keadilan dan pengundi-pengundi yang menyokong Parti DAP. Saudara, Keadilan ada lebih kurang 5,000 pengundi di situ. DAP ada 11,000. PBM ada 6,000 lebih, macam itulah. Dan kabarnya di Paguh sendiri pun sudah ada 2,500 yang keluar daripada parti PBM. Jadi kalau benar-benar dia ambil perkiraan, kalau pengundi-pengundi Cina di Paguh tidak mengundi beliau, sebab DAP tidak lagi mau menerima kepimpinan Tan Sri Muhyiddin, dah hilang 11,000 undi. Begitu juga dengan Parti Keadilan, ada lebih kurang 6,000 ke 7,000. Di situ aja 18,000. Dulu Tan Sri Muhyiddin dia menang dapat 26,000, mengalahkan calon Ketua UMNO bahagian di Paguh, Datuk Ahmad Ismail, yang dapat 16,000. Tapi kali ini kalau empat kena fight lagi bagus. Maka Datuk Ahmad Ismail tu kekal lah dapat insya-Allah menang. Sebab UMNO kekal dengan dia punya jumlah pengundinya saudara. Tambah-tambah lagi kumpulan anak muda dan Paguh ini merupakan saya pergi saudara masa pilihan raya negeri Johor. Saya tengok di Paguh tu pembinaan kawasan universiti besar kawasan tu. Tapi nak buat macam mana? Kerana waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia umumkan ada dewan apa semua, tak nampak pun. Itu keadaan saudara. Dan akhirnya saya nampak calon daripada parti PBM juga, iaitu Datuk Dr. Latif. Beliau merupakan ahli parlimen dulu yang bertanding di bawah tiket UMNO, yang dimenangi melalui jawatannya sebagai ahli parlimen oleh warga UMNO. Beliau adalah antara orang yang katak yang melompat. Jadi selaku penyandang kursi parlimen Mersing, Dr. Latif, dia kata dalam keadaan sekarang ni saya sedialah berundur. Saya dah cakap saudara, besar kemungkinan katak-katak yang lompat daripada UMNO ini, mereka dah sedar. Macam Dr. Latif dia sedar, dia kata saya dah nampak dah, dia kata saya dah nampak pintu keluar. Jadi artinya walaupun selama lebih 35 tahun beliau menjadi orang politik, dia kata pemimpin ini, dia kata salah satunya saya lah. Saya dah nampak katanya exit door, iaitu pintu keluar, di mana dia akan pergi, dan tak perlulah orang nak tunjuk kat mana. Biarlah saya pergi, dan kerana saya dah nampak pintu untuk keluar, dia tak perlu nak bertahan lagi. Sebab pada pilihan raya 2018 Dr. Latif bertanding atas tiket Barisan Nasional. Dia menang kursi Parlimen Mersing dengan peroleh 19,806. 19,806 majoriti, saudara, menewaskan dua pencabarnya daripada PAS dan PKR. Itu undi tu daripada UMNO. Sekarang ni macam saya masih lagi bercerita tentang bab Dr. Latif yang sudah pun hilang keyakinan untuk memenangi kawasan Parlimen Mersing. Jadi calon daripada UMNO yang akan digantikan nanti, kalau mereka terpilih sebagai calon, ingat, jangan mengulangi pengkhianatan terhadap parti UMNO. Saudara,
Jadi orang ni kalau khianat ni tak selamat hidupnya. Cuma setara lepas kita cerita tentang parti PBM, calonnya sudah mula hilang keyakinan nak menang. Begitu juga di Bukit Gantang pun sama juga saudara. Larut pun saya katakan saudara, terus terang saya katakan, kerana macam dululah waktu Dr. Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, saya kata kalau Tan Sri Muhyiddin tidak menjadi Perdana Menteri, maka berakhirlah parti PBM. Saudara, macam parti Pejuang. Besar kemungkinan Pejuang juga akan calon-calon akan hilang deposit. Walaupun dia nak bertanding di Langkawi, saya dapat laporan daripada teman-teman di Langkawi. Kali ini kita tengok medan pertempuran di Langkawi memang seronok. Ada 5 calon akan bertanding. UMNO ada di situ, Pejuang ada di situ, Pakatan Harapannya melalui PKR, dan 2 bebas. Khabar lah yang saya dapat. Jadi 5 penjuru mungkin berlaku di Langkawi. Kita tunggulah nanti sewaktu penamaan calon. Tapi pimpinan UMNO masih lagi insya-Allah menyantuni rakyatnya saudara. Dan cuma yang saya agak kecewa satu sajalah. Sahabat kita, sahabat lama. Yang kita selama begitu lama lah saudara. Berdekad-dekad kita bermasalah. Sebenarnya yang bermasalah bukan ahli peringkat akar umbi. Itu warga PAS. Bukan peringkat ahli bawahan. Dan mereka cukup kecewa. Hanya disebabkan tidak mendapat tuntutan. Dia minta pada pertemuan dengan Presiden UMNO Datuk Zahid, kabarnya saya dipahamkan. Walaupun itu merupakan rundingan sulit. Tapi akhirnya bocor juga. Kerana bukanlah 4 mata, tapi 8 mata. Malahan tambahan lagi ada 12 mata. Yang melihat perbincangan itu, bahawa PAS Haji Hadi dia minta 47 kerusi parlimen. Dan kawasan itu kawasan-kawasan yang dianggap selamat. Jadi Presiden UMNO dia kata soal nak tuntut lebih tak ada masalah, tapi kena mufarakah dengan PBM. Tapi dia situ pun tidak, sini pun tidak. Jadi akhirnya hilanglah, putuslah hubungan. Saya dapatan banyak saya dapat kiriman ni yang menzahirkan kecewaan warga akar umbi PAS khususnya. Jadi macam saya kata semalam, kemarin, seolah sia-sia air mata yang tumpah saat kita menandatangani piagam muafakat nasional. Warga UMNO pun kecewa. Ini cakap terus terang, kita pun kecewa. Cuma saya nak pesan pada teman-teman, janganlah ledakkan kemarahan, kita maki hamun, itu tak payah. Kesilapan itu bukan dilakukan oleh keseluruhan ahli PAS. Kesilapan itu berpunca daripada pimpinan. 4-5 orang dalam PAS saja. Ahli-ahli akar umbi kalau diadakan satu referendum atau pemilihan suara, saya yakin ahli-ahli PAS juga mahu mempertahankan muafakat nasional. Tapi kerana kepentingan orang atas, inilah masalahnya. Sebab itu kita dalam UMNO yang berhormat Presiden, dia mendengar apa kehendak ahli akar umbi. Ahli akar umbi tuntut ini, maka beliau akan akur pada kehendak. Kita bukan mengadakan kepimpinan yang ala diktator. Saya tak tuduh Haji Hadi sebagai diktator, tapi kalaulah ahli-ahli mahu supaya muafakat nasional ini disantuni, kita warga akar umbi mahu menyelesaikan masalah yang berabad, berpuluh tahun, berpecah antara sesama Islam. Tapi apa nak buat? Akhirnya muafakat nasional yang begitu mulia, muafakat nasional yang begitu diharapkan, boleh menjadikan sebagai satu jalan supaya penyatuan. Dan mereka mengatakan penyatuan ummah. Tapi waktu yang sama, kalau kata nak jantun semua warga bangsa Melayu, tarik baliklah sekali dengan parti Amanah. Ini Amanah tak mau. Jadi masih lagi yang saya katakan terpilih-pilih. Macam Dr. Mahathir lah. Ambil tindakan yang terpilih-pilih. Akhirnya, charge orang tu, charge orang ni. Sebab dendam. Saudara? Sebab itu, 7 dekad, saudara. 7 dekad, 70 tahun kita berbalah. Elok dah, cantik dah muafakat nasional. Yang ini amat mengharukan peringkat ahli akar umbi. Bukan hanya ahli PAS, ahli UMNO juga terkesan. Tapi nak buat macam mana? Dan sekarang ni, saya yang ini, saya memang wow lah. Yang ini memang wow. Tiba-tiba saja saya tak tahu apa matlamatnya apabila pimpinan PAS digombak. Sedangkan dia dah melafazkan, pimpinan PAS, tak silap saya, dia melafazkan sumpah
waktu menghadiri persidangan tahunan yang lalu bahawa PAS Gombak akan bersama-sama dengan Yang Berhormat Senator Megat untuk merampas kursi parlimen di Gombak menentang Azmin Ali. Tiba-tiba sekarang ni kerana PAS bersama dengan Perikatan Nasional, maka mereka berusaha untuk mensucikan Azmin Ali. Ini yang saya geleng kepala. PAS menjamin kemenangan Azmin Ali di Gombak. Oh, satu kenyataan. Katanya Azmin Ali sekarang ni dah boleh lah tarik nafas lega. Dia tak tahu lagi tu bagaimana kumpulan keadilan nak renyak. Tak tahulah. Jadi sekarang ni kenyataannya bahawa dia kata bahawa mereka akan mensucikan. PAS akan sucikan Azmin dari dakwaan video set luar tabi'i. Wah, hebat saudara PAS ni. Mahkamah pun tak buat tindakan. Pihak berkuasa pun tak ambil tindakan. Tiba-tiba PAS pula mengatakan boleh mensucikan Azmin Ali. Saudara, akar umbi UMNO hanya pandai angguk dan giring. Tak, saudara. Akar umbi UMNO, kalau presiden tak betul, lunyai dikerjakannya. Saudara, mungkin saudara bukan ahli UMNO. Saya ni orang UMNO, saya tahu sangat. Daripada dulu lagi. Cuma yang kita angguk-angguk kepala tu dulu, zaman Dr. Mahathir. Dia memang diktator lah. Kalau you cakap banyak, out you go. Macam mana yang berlaku pada Tengku Razali. Sampai sudah. Dikerjakannya. Jadi sekarang ni, saudara, saya rasa warga UMNO kita akur. Bukan apa ini, apa yang disebutkan oleh Presiden kita yang angguk. Tidak. Presiden dia kena ikut cakap akar umbi. Saudara, saya nak jelaskan itu. Balik-balik tentang usaha pimpinan PAS di Gombak yang mahu mensucikan Azmin Ali daripada dakwaan keterlibatan mempunyai hubungan sama dengan Haziq. Kita macam Datuk Lokman Adam kata, dia kata bawalah ke muka pengadilan, bercaralah. Sebab pelakunya Haziq dah mengaku. Tak ada pun lagi kes ini. Jadi apakah nak disucikan? Saya tak tahu. Jadi saya tengok kenyataan, saya kata wow, hebat pimpinan PAS ini. Sebab itu sekarang ni kita menuntut. Saya rasalah, mungkinlah saya berharap agar Yang Berhormat Presiden UMNO kali ini juga dalam manifesto UMNO Barisan Nasional perlu dimasukkan kebebasan hakim tanpa campur tangan politik. Ini kita minta. Sebab dulu adanya campur tangan yang dilihat campur tangan eksekutif dalam bidang judiciary, terutama pelantikan hakim-hakim. Maka seolah-olah hakim tu kena ikut cakap judiciary, eksekutif lah, dilihat. Ini tak tuduhan saya, dia punya persepsi rakyat. Jadi sebab itu dalam manifesto UMNO Barisan Nasional perlu dimasukkan satu klausa di mana seandainya UMNO Barisan Nasional diberi kesempatan oleh rakyat untuk mentadbir negara, kita mesti ada pembahagian kuasa dan kebebasan hakim tanpa campur tangan politik. Ini penting, saudara, sebab dah letih lah, pelabur-pelabur pun tak nak datang. Bila 2 kali Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, 2 kali Badan Kehakiman lunyai. Mula-mula dia Perdana Menteri 1981 dalam isu Tun Salleh Abbas. Mula juga goyang juga pelabur-pelabur luar. Tapi masa itu ekonomi dunia taklah seteruk sekarang. Lepas tu dia naik lagi kali kedua, pun dikerjakan juga Badan Kehakiman. Akhirnya dia orang lari. Mereka lari ke negeri lain yang menderitanya rakyat. Saya mengharapkan agar dalam menghadapi hari-hari yang mendatang, UMNO Barisan Nasional harus menekankan saudara, supaya Badan Kehakiman ini benar-benar bebas daripada sebarang unjulan politik. Kita mesti ada separation of power, eksekutif, legislatif dan judiciary. Cukup-cukuplah kita mengalami begitu lama. Orang mentertawakan kita mengamalkan demokrasi, raja berperlembagaan. Tapi bila eksekutif mencampuri urusan ini, rosak kita. Ingat, saudara, kita akan menghadapi sesuatu yang tidak menentu lagi.
segerakan pilihan raya, stabilkan negara kita. Saya, marilah bersama dengan saya, kita berdoa agar negara kita kembali stabil politiknya demi kemakmuran rakyat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.